إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya hormati yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi. Saya hormati Muhammad Datuk Bandar Yang baru Muhammad Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berusaha Tuan Setiausaha Tuan Haji Biswan bin Yunus. Yang berusaha Tuan Timbalan Setiausaha. Yang senior Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua Jabatan, warga kerja, warga kota dan seluruh penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita menyambung kembali sesi pengajian online kita dalam program Jom Mengaji bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi. Sambungan bagi kelas kita yang dahulu. Mudah-mudahan dengan mujahadah kesungguhan tuan-tuan perempuan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk hidayah, ilmu dan juga kefahaman agama, dan mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sampaikan yang lain, semoga semua kita dapat manfaat. Dan tanpa mengasa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Aiman. Wahayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Okey, yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandar Raja Baru, Datuk Haji Muhammad Razam bin Datuk Haji Osman, yang berbahagia Haji Miswan bin Yunus Setiausaha Majlis Bandar Raja Baru, Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Pengarah Ustaz Aiman bin Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan, warga kerja Majlis Bandar Raja Baru dan warga kota seterusnya, para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, kita teruskan kelas kita pada malam ini dan kita sambung perbincangan yang lepas, iaitu ilmu tajwid merentas ibadah yang lain yang kita bincang pada minggu lepas berkaitan dengan azan. Azan menurut mazhab Syafi'i, rujukan kitab kita iaitu kitab Hukum-Hukum Azan dan Iqamah yang disusun oleh Ustaz Hadir bin Hussein bin Ibrahim. Ustaz Hadir Hussein bin Ibrahim, iaitu kitab berkaitan azan yang menurut mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang semazhab dengannya rahimahumullah. Okey, insya-Allah hari ini kita sambung berkaitan dengan ilmu tajwid Al-Quran, dan merentas kepada perbincangan kita malam ni penggunaan ilmu tajwid itu dalam iqamah. Macam mana cara penggunaannya? Adakah sama ilmu tajwid ni dalam Quran ni dengan iqamah? Sehingga kan kalau salah panjang dia, pendek dia akan berlaku kesalahan yang besar ke bagaimana? Jadi malam ni saya paparkan dulu skrin. Sila lihat pada skrin ya. Okey. Azan. Bengkel Fatihah. Dan okay, kita dah sambung iqamah. Jadi iqamah
Okey, kita lihat pada lafaz iqamah. Lafaz iqamah. Okey, kita sambung iqamah ni. Yang pertama sekali, iqamah ini kita kena faham dia ada beberapa lafaz yang kita kena tahu. Okey, beberapa lafaz yang kita kena tahu dan lafaz-lafaz itu hendaklah dibaca selepas kita melaungkan azan. Iqamah ni mesti selepas melaungkan azan. Apa maksud iqamah ni? Iqamah ni asal perkataan dalam bahasa Arab disebut asal daripada perkataan masdar. Iqamah ni adalah masdar. Itu dalam bahasa Arab disebut kata terbitan lah. Dia asal kalimah aqamah. Aqamah, masdarnya iqamah. Jadi kita membaca iqamah ini, membaca iqamah ini dia ada lafaz-lafaz yang disebutkan dan setiap lafaz yang dibaca itu tak boleh ada penambahan. Kita tambah-tambahlah. Kita kena ikut sebutan yang disebutkan berdasarkan beberapa ulama dan sampai daripada Nabi SAW dan sampai kepada kita lah. Jadi lafaz iqamah ni susunan dia yang mula sekali kita lihat daripada awal sehingga akhir. Yang pertama sekali lafaz takbir. Lafaz takbir adalah gabungan dua perkataan. Yang pertama iaitu kalimah lafzul jalalah. Lafzul jalalah iaitu kalimah Allahu tu. Itu lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua iaitu akbar. Akbaru tu maksudnya maha besar dan dia mesti duduk bersebelahan dengan kalimah Allah. Dia tak boleh dipisahkan. Kalau kita pisahkan dia jadi, kalau Allah sahaja namanya lafzul jalalah. Kalau Allah sahaja maknanya lafzul jalalah. Tapi sekiranya kalau kita sebut takbir, dia mesti gabungan dua perkataan ini. Allahu dan akbaru. Baru disebut takbir. Alright. Ada berapa lafaz takbir dalam iqamah? Lafaz takbir dalam iqamah ada dua kali lafaz. Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Cara bacaannya. Bagaimanakah cara bacaannya mengikut ilmu tajwid? Kalau kalimah ini kita baca kalau ikut sunnah Nabi SAW, kalau sunnahnya diucapkan, dibaca dengan Nabi sebut dalam hadis wal yahdar. Yahdar itu Nabi sebut dalam hadis, yahdar itu memberi makna bacaan yang laju. Kalau dalam ilmu tajwid, bacaan laju ni dia bagi pada 4. Pertama, namanya tahqiqun. Boleh nak catat-catat lah. Lambat. Biasa digunakan dalam pembelajaran Quran yang baru asas, duduk di bahagian asas, sebutan huruf, sebutan baris, kalimah-kalimah dibaca secara paling lambat. Itu bacaan lambat namanya tahqiqun. Yang kedua, kelajuan yang kedua, sederhana laju namanya tartil. Tartil ni bacaan sederhana. Yang ni yang terbaik lah, bacaan dalam solat, bacaan tadarus harian kita, bacaannya tidak lambat sangat. Dia sederhana laju. Tadi yang ketiga, tadwir. Tadwir adalah kelajuan laju. Biasa untuk para hafiz ataupun imam-imam yang baca surah yang panjang-panjang, dibaca dengan laju. Surah Al-Baqarah contohnya. Kita baca laju supaya tidak terlampau lambat. Tidak terlampau lama dalam melakukan, dalam membaca Quran itu atau menjadi imam. Kalau baca lambat, nanti lambat habis. Jadi bacanya laju. Namanya bacaan tadwir. Bacaan laju. Tajwid. Bacaanlah laju.
Jadi bacaan ni ialah Nabi sebut dalam hadis wal yahdar, itu bacaan paling laju lagi daripada laju. Laju lagi daripada laju. Okey, contoh saya tunjukkan bacaannya. Okey. Allahu akbar, Allahu akbar. Laju gitu. Dia tak boleh baca lambat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau baca macam tu, dia bacaan lambat. Nanti dah sama macam kita sedia maklum. Azan bacaannya bacaan lambat. Bacaan tartil. Tujuan dia lambat itu antara hikmahnya untuk orang dapat bersedia nak hadir ke tempat solat. Hadir tu maksudnya datang ke masjid atau surau. Dalam keadaan mereka baru habis kerja, baru mandi, baru nak pakai baju, nak bersedia ke datang pada solat. Jadi azan dipanjangkan. Dia punya alunan dia tak sama macam iqamah. Kalau azan dipanjangkan, kadarnya pun menurut Imam Ibnu Hajar dalam ilmu ma'ani bahasa Arab. Ilmu ma'ani ni dalam bahasa Arab, dia tak ikut macam tajwid Quran. Azan, dia menggunakan kadar harkatnya lebih daripada kadar yang sepatutnya. Contoh kalimah Allah, dalam ilmu tajwid Quran baca 2 je. Allahu. Panggil mad asli hukmi. Kalau dalam bidang azan, dia Allah tu panjangnya dipanggil maddu ta'zim. Itu adalah hukum mad dalam ilmu ma'ani bahasa Arab, merujuk kepada lafaz yang mengagungkan. Tujuan mengagungkan itu perlu dipanjangkan hingga kadar 14 harakat. Ini menurut Imam Ibn Hajar. 14 harakat. Boleh panjang, bukan mesti panjang. Boleh panjang sampai 14 harakat. Itu kalau orang azan yang panjang begitu. Untuk azan dia dibahaskan begitu. Boleh panjang 14 harakat. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar. Faham? Allah tu panjang. Jadi kalau orang-orang yang belajar tajwid Quran ni jangan marah pula. Apa panjang lebih 2 harakat ni? Sebab azan dia ada perbahasan ulama dia sendiri. Jadi kita jangan langgarlah apa yang ditetapkan ulama dalam bidang ini. Quran dia ada ulama dia membahaskan tentang Al-Quran, ilmu tajwid dia. Tu bidang tajwid. Itu sebab kita nak kena faham ni supaya masyarakat tak berbalah. Apa panjang Allah ni? Baca 2 cukup lah. Boleh dipanjangkan sampai 14 harakat untuk merujuk kepada membesarkan Allah, dan digunakan panjang itu dalam bidang tajwid azan tu dipanggil maddu ta'zim, panjang sehingga 14 harakat. Dan kalimah yang lain pula dalam azan tu, kalau yang berada di hujung, contoh mad arid lisukun, panjang dia 6 harakat paling panjang. Tapi dalam azan untuk tujuan menyatakan kesungguhan pada kalimah itu dipanggil apa, tabri'ah. Tabri'ah ni boleh maknanya untuk menyatakan kesungguhan terhadap lafaz yang dibaca itu. Dari kadar panjangnya ulama yang lain menyebut boleh sampai 21 harakat. Tu sebab di hujung ayat azan tu panjang, boleh sampai 21 harakat. 21 harakat. Contoh Hayya 'alas salat. Contoh, solat tu panjang tu boleh sampai 21 harakat. Kalau ilmu tajwid orang marah, apa ni panjang-panjang ni? 6 harakat cukup. Itu tajwid dalam Quran. Dalam azan dia ada perbahasan ulama dia sendiri membenarkan sampai 21 harakat. Dengan azan tujuan dia untuk tabri', supaya orang dia highlightkan pada kalimah solat tu pentingan dia, kesungguhan penekanan lafaz pada solat itu dalam ilmu ma'ani bahasa Arab, iaitu kesungguhan supaya orang ambil berat tentang solat tu. Dipanjangkan solat itu. Solat. Orang apa tadi saya sebut sebelum ni, macam orang bila ditanya nak makan tak, dia jawab pendek.
Tak nak. Jadi kadang orang tak nampak macam dia tak bersungguh nak makan ke tak nak ni. Dia ditanya sekali lagi. Nak makan ke tak nak? Tak nak. Yang lain tu, penekanan tu. Itu dalam ilmu ma'ani bahasa Arab, itu kesungguhan dalam satu benda yang dilafazkan tu, maknanya orang akan ambil berat. Ni orang dia suruh solat ni, tak boleh main ni. Tinggalkan kerja dulu, segerakan mandi, segerakan makan, sebagainya. Itu penting ilmu ma'ani bahasa Arab ni diguna pakai dalam lafaz azan. Sambung. Berbeza pula dengan iqamah. Kita sedia maklum azan dan iqamah ni, kedua-dua ni disyariatkan untuk solat fardu sahaja. Untuk solat fardu saja. Dia bukan untuk solat sunat ni. Azan iqamah ni untuk solat fardu. Dia sunat je lah hukumnya. Untuk solat fardu, mengiringi solat fardu. Bukan untuk solat-solat sunat. Contoh solat sunat lah, solat-solat lain, solat sunat, solat jenazah. Solat jenazah pun jangan azan pula. Dia solat jenazah tiba azan pula atau iqamah, tak ada. Solat jenazah tak ada iqamah. Ini jelas Jadi solat iqamah dan azan hanyalah untuk solat fardu sahaja. Okay? Kalau iqamah azan juga dalam hukum dia makruh. Okay? Untuk solat yang lain tak boleh. Buat juga makruh lah hukumnya. Okay? Tak boleh. Okey, sambung seterusnya. Okey, jadi lafaznya ni dia lafaznya. Okey, jadi lafaznya laju hadar, wal yahdar, lajukan. Dengar saya baca. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan baca lambat. Sebab apa jangan baca lambat? Sebab ketika iqamah ini, pertama hikmah dia supaya bila orang dengar kat speaker tu, kat luar tu corong-corong speaker tu, orang dengar, dah nak solat dah. Orang lagi segera. Itu hikmah je lah. Sebab dia ada beza. Azan, iqamah. Iqamah lebih laju. Yang kedua, semua orang dah berada dalam masjid nak sedia untuk mendirikan solat. Ini kesegerakan iqamah ni. Okey, itu lafaz yang pertama. Dia ada dua lafaz tu digabungkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Satu. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Ataupun disambungkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kan? Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Terusnya qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah. Nampak tu Itu cara melafazkan iqamah. Dibaca secara wal yahdar. Dan kalimah yang last sekali pada la ilaha illallah itu sahaja dilambatkan sedikit sebagai penutup lafaz iqamah. Okey, boleh Itu fungsi iqamah pertama dibaca dalam solat. Okey, kemudian kita kena tahu juga fungsi iqamah ni. Yang pertama, macam azan kita dah bincangkan, ada 5 fungsi azan. Iqamah ni juga dia ada fungsi dia juga. Fungsi iqamah ada 2 lah. Iqamah ni biasa ada 2 fungsi dia. Kalau azan tu ada 5 kan, iqamah ada 2. Yang pertama, iqamah ni dilafazkan untuk mengiringi solat fardu. Bukan solat sunat yang lain makruh kita guna untuk yang lain. Yang kedua, apa fungsi iqamah? Iqamah ini disunatkan dibaca di telinga kiri bagi anak yang barulah lahir. Anak yang baru lahir. Kalau Nabi SAW selepas kelahiran Saidina Hasan, apabila Hasan dilahirkan, Nabi SAW telah
mengazankan di telinga Hasan. Itulah, itu dua dalil lah. Kalau ikutkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dah disebut dalam hadis tu, an Ubaidillah ibni Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali haitsu waladatu Fatimah bis-salah. Ni satu hadis yang saya baca ni nak ceritakan baca azan tu di telinga sebelah kanan dan iqamah tu sebelah kiri. Nak cerita bahawa Saidina Ubaidillah dia berkata apabila aku lihat Nabi SAW ni dia azankan Hasan ni di bahagian telinganya sesudah dia dilahirkan. Okey. Kalau ikutkan Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 533, Imam Nawawi sebut ramai para sahabat, ulama yang bermazhab dan juga ulama yang bermazhab Syafi'i berkata dianjurkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ni dalam kitab Al-Adhkar. Imam boleh rujuklah pada halaman 533. Itu berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Nabi sebut man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi yumna wa aqama fi udhunihi yusra. Itu. Dan iqamat pada telinga kiri. Lam tadurhu ummul sibyan. Hadis yang disebutkan ini maknanya dia barang siapa yang baru memperoleh anak, azanlah di telinga kanan dan iqamahlah di telinga kirinya. Agar apa? Kenapa diazan dan iqamahkan? Dalam hadis ini sebut supaya tidak diganggu oleh satu jenis jin yang dipanggil ummu sibyan. Highlightkan ummu sibyan tu. Ummu sibyan ni adalah sejenis jin yang bentuk dia macam laba-laba. Jin ni besar. Sebab waktu maghrib tu tingkap orang dulu tutup tingkap, tutup pintu kan. Yang tutup ummu sibyan dia memang masuk melalui pintu. Dia tak akan masuk melalui lubang-lubang halus yang ada kat rumah kita tu. Ummu sibyan, kalau buka kat YouTube ada orang rakam. Itu ummu sibyan tu. Kena cari lah. Dia menjala, dia dari kaki macam laba-laba tu dia merangkak, dia berjalan, dia melekat kat dinding tu. Orang kata macam Spiderman tu kan, melekat kat dinding, dia jalan-jalan, dia masuk melalui pintu atau tingkap. Jadi ummu sibyan ni kita jangan bagi dia masuk. Waktu maghrib dia akan antara waktu yang dia masuk tu waktu maghrib. Jadi kita tutup tingkap. Orang dulu tutup tingkap, nak maghrib tingkap pintu, tutup. Dia buka dan fungsi dia hujan daripada ummu sibyan ni, dia memang tugas dia mengganggu anak-anak. Dia menangis tak berhenti tu kan. Itu antara kerja ummu sibyan. Dalam hadis ini kita anak baru lahir ni kita azankan di telinga kanan, iqamahkan di telinga kiri agar disebut dalam hadis ni tidak akan diganggu oleh ummu sibyan. Ya. Tapi tak ada beza lah antara lelaki dan perempuan kerana dimaksudkan di sini anak. Anak maknanya lelaki dan perempuan pun kita azankan. Telinga kanan, telinga kiri. Tak ada masalah. Seperti yang sebelum ni saya pun ada sebut juga. Azan untuk bencana, kebakaran atau di waktu perang ataupun bermusafir. Musafir pun boleh azan. Itu kita sentuh sebelum ni kan. Jadi iqamah ni kita ada dua je lah. Iqamah ni baca untuk iringi solat, satu lagi untuk dibaca di telinga kiri. Jadi juga kena baca dengan betul. Cara baca tadi, jangan azan satu laungan suara jangan kuat. Kalau kat telinga baby ni jangan diazan kuat. Baru ni kan viral satu orang azan dia sedap. Tapi laungan dia tu satu hospital tu boleh dengar lah tingkat tu kuat kan. Azan dia sedap tapi kuat. Dia laungkan macam orang nak panggil azan, panggil orang solat. Untuk laungan azan dan iqamah ni lafaznya sama seperti yang kita lafaz dalam azan.
Tetapi bezanya apa? Bezanya ialah suara kita diperlahankan. Sekadar baby tu boleh dengar. Baby boleh dengar. Azan perlahan saja. Sebab kita nak azan tu kat telinga baby tu, sebelah kanan. Dekat kat telinga baby tu, kanan, iqamah tu sebelah kiri dengan lafaz yang sama seperti azan, tapi suaranya diperlahankan. Jangan kuat sangat sampai boleh dengar satu hospital. Contoh. Jadi diviralkan suara sedap lah orang yang azan tu. Masalahnya sedikit kurang lah dari sudut ilmunya. Dia azan kuat-kuat pula. Sedangkan sepatutnya azan tu dia di sebelah kiri, di sebelah kanan telinga baby sepatutnya. Tapi dia letakkan baby kat bawah. Dia azan pula macam orang nak panggil orang solat. Itu silap di situ lah pemahaman dia. Okey. Saya ada Ustaz. Ya, silakan. Berkenaan dengan iqamah tu, berapa jarak masa dia tu? Okey, ni ulama dah dibahaskan dalam kitab dan Nabi pun dah sebut dalam hadis. Untuk azan, untuk capai kepada iqamah itu, kadar yang mudah kita nak kira iaitu kadar 10 minit. Kadar 10 minit dalam anggaran 4 rakaat solat sunat. Kadar 10 minit. Itu kadar untuk iqamah. Selepas azan, nak iqamah tu kadar tempoh dia tu 10 minit. Kecuali solat subuh, dia waktu yang berat, bagi waktu berat. Orang nak bersedia nak datang solat tu bukan mudah, nak bangun tidur dan sebagainya. Jadi tempoh dia anjak, kadar masa yang mudah kita faham 15 minit. Kita kadar dia lah. Itu kadar untuk orang nak dirikan solat, tempohnya untuk sebelum iqamah tu 15 minit. Itu kadar saja kadar untuk di iqamah, bacaan iqamah sebelum solat. Walau bagaimanapun bergantung juga kepada imam. Kena jelas tu. Sekiranya imam dah minta untuk iqamah, bila kena iqamah lah. Kadang orang marah kan. Cepat tu iqamah. Ikut imam. Imam sebab dia afdal ni ikut imam. Imam kalau dia dah ada imam dah ada imam, maka imam tu berhak untuk tentukan dia nak segera ataupun macam mana. Tapi biasanya imam ni faham tempoh dia dibagi pada makmum dulu untuk solat sunat dan sebagainya. Lepas tu dia akan beri isyarat untuk jadi imam, atau Bilal akan tanya imam dah sedia belum, dah boleh ke tidak. Jadi kalau dah sedia baru dia baru Bilal teruskan. Bilal bukan tengok makmum yang solat dan membelakangkan imam. Bilal mesti lihat imam. Ini yang berlaku zaman Nabi SAW. Muazzin akan bertanya dengan Nabi dulu, nak macam mana nak bagi isyarat. Dia berdasar isyarat Nabi, lihat Nabi dulu. Kalau Nabi beri isyarat untuk teruskan, baru mereka teruskan. Itu yang disunnahkan lah, yang dilakukan yang sepatutnya dalam kita nak melakukan ibadah solat berpandukan hukum-hukum yang Nabi berikan. Maknanya tempoh dalam anggaran, dalam hadis disebut dalam tempoh orang kata dalam keadaan orang sedang makan dan dapat menghabiskan makanan dengan tenang dan dapat ambil wuduk untuk mendirikan solat. Tempoh tenang itu kadarnya dalam 10 minit untuk solat biasa. Solat subuh 15 minit. Sebab 15 minit tu kenapa 15 minit? Sebab 15 minit subuh bukan orang kadar makan, orang baru bangun tidur. Jadi tempoh kena panjang sikit. Yang tempoh 10 minit tu sebab orang makan tenang sampai habis dan boleh ambil wuduk, tu tempoh 10 minit. Tapi kalau solat subuh, orang tak ada makan waktu subuh ni, orang tidur. Ni nak bangun tidur ni, nak bersedia untuk subuh agak lambat, bukan mudah, berat, nak bangun dengan segera. Tempoh dipanjangkan sedikit, lebih kurang 15 minit. Boleh je Okey, terima kasih Ustaz. Alright, biar. Ada lagi soalan? Boleh tanya, kita bincang. Sebab kita memang bincang untuk menyelesaikan masalah kita sebab memang ada isu lah, orang yang pandai tajwid ni kadang-kadang dia sentuh tajwid Quran tu dalam bidang ibadah yang lain. Yang mungkin agak keras bagi orang yang mendengar, menerima. Tak boleh ni, tak boleh panjang lebih, tak boleh pendek, tak boleh salah sebut. Cumanya, sementara nak tanya tu, dalam iqamah ni sebutan huruf ni kena jagalah, makhraj dan sifat dia kena jaga supaya tak salah bunyi, tidak salah sifat, tak salah tempat keluar huruf, sebab dia melibatkan makna. Saya dah sebut hari tu, kalimat takbir ni jagalah.
kesalahan dia kita sentuh. Dia kesalahan ni sama macam azan, saya sentuh sekali lalu je jangan panjangkan pada itu. Ini jangan letak hamzah kat sini letak hamzah dipanjangkan Allah. Maknanya seolah-olah ada alif selepas hamzah tu dan mengubah makna kepada harfu istisham. Dalam bahasa Arab sebut huruf istisham, maksudnya huruf hamzah yang merujuk kepada pertanyaan, iaitu adakah Allah. Dia akan jadi macam tu. Okay, jadi pendek je. Hamzah ni satu harkat saja. Cukup. Allahu. Allahu. Jangan panjang hamzah. Okay. Yang kedua, jangan letakkan bacaan tashil pada hamzah ni. Biasanya hamzah ni dibaca dengan tashil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bunyi hamzah tashil. Dan menyebabkan ada macam waw kat situ. Sebab bila kita tashilkan hamzah, macam ada waw. Huwa Akbar. Huwa Akbar. Okay, itu tashil. Apa maksud tashil? Membunyikan hamzah ini dengan bunyi antara hamzah dengan alif. Itu dia tashil. Hamzah tashil. Sedangkan hamzah yang kita baca dalam mengikut Imam Mazhab Syafi'i, hamzah yang kita baca secara tahqiq. Ada beza. Tashil, tahqiq. Tahqiq ialah menyatakan baris hamzah dengan jelas satu harkat. Jangan baca tashil. Dah dua kita bincang itu. Dah settle. Ni settle, ni settle. Kemudian ra. Kalau nak baca sambung, ra ni hidupkan. Jangan iqamah macam ni. Allahu Akbar, Allah. Salah lah. Dia sudut cara menyambung. Cara menyambung ni kalau nak baca sambung, mesti baris hadapan ra hidupkan. Macam ni begini. Allahu Akbarullah. Allahu Akbarullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Hidupkan ra baris hadapan. Kemudian kesalahan seterusnya yang perlu kita baiki. Huruf ra-nya jangan dipanjangkan. Ra ni sebelum ra ba dipanjangkan. Bar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Biasanya hujung ni lah. Hujung. Bar. Panjang. Jangan panjangkan sebab dia boleh mengubah makna. Dia tambah alif lah situ. Okay. Jangan panjang. Bagi pendek je. Akbar. Okay. Cara dia. Kemudian ra ni jangan ditahan suara. Nanti ini disebut makhraj dan sifat. Kalau tahan suaranya, sifatnya berubah. Yang ni sifat berubah. Bila tahan, contoh akbar. Akbar. Ada 4 sifat hilang. 4 sifat hilang. Pertama, ra tu sepatutnya tebal, tak ditebalkan dengan jelas. Tafkhim hilang. Yang kedua, kalau tahan macam tu, sifat yang kedua hilang, tawassut. Sepatutnya tawassut jadi dia tukar sifat lain. Dah 2 hilang. Yang ketiga, inhiraf. Patutnya ra tu dah dia bunyi getaran, bunyi bergentaran dan melencong. Bunyi lencongan. Inhiraf, bunyi lencongan ra. Tak kedengaran. Yang keempat, tikrar, getaran tak dengar. Sebab ditahan akbar. Akbar. Tak boleh tahan macam tu. Walaupun tak ada orang tegur. Tu kesalahan tu. Ada sudut sifat. Patutnya ra ni lepas macam ni. Akbar. Bila bunyi ra tu, baru masuk 4 sifat yang hilang tadi masuk balik. Akbar. Bunyi bunyi tebal ada, getaran ada, dah 2. Bunyi lencongan lidah ada, tu lidah tu dilencongkan ada. Bunyi suara keluar secara pertengahan ada, tawassut, cukup 4 masuk balik. Akbar. Cuba Haji baca akbar. Akbar. Jangan baca macam ni. Akbar. Stop macam tu jangan. Okay. Dah baiki dah bahagian lafaz takbir dua-dua ni. Jadi lafaz ni macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba Ji. Ji sampel lah hari ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Okay, kita betulkan tajwid dalam syahadatain ni. Okey. Ini apa masalah ni? Kita bincang yang lepas. Biasanya huruf ha ni hilang. Hati-hati. Kalau orang yang Melayu yang tak mahir, dia akan sebut asadu. Asadu Allah, asadu. Asadu ni dia jadi bunyi dia tukar makna. Tukar makna lain pula. Asadu. Dia bukan asadu. Ashhadu. Sebut je. Ashhadu. Ashhadu. Betul. Kalau asadu, dalam bahasa Arab, asadu ni dia binatang buas. Asadun. Singa. Asadun.
Dia bukannya ilmu bahasa. Dia kalau nak sebut ilmu yang lain tu, dia tak boleh samalah dengan yang ni dia lain makna dia. Asyhadu lain makna dia. Kemudian kesalahan yang kedua. Apa lagi? Allah anlah. Ni dia berkaitan tajwid juga. Anlah ni kalau ikutkan bila nun mati bertemu lam dalam ilmu tajwid dia namanya idgham ma'al gunnah. Idgham masuk kan? La huruf lam. Lam ni bila gunnah lah, masuk tanpa dengung. Masuk terus. Lepas terus masuk lam. Nun ni mana? Nun dah masuk. Lepas masuk terus lam. Cuba baca je. Allah. Ya, sebab ada orang baca lafazkan dia matikan nun ni. Anla. Anla tak boleh itu salah. Dia sudut kaedah tajwid ni salah Dia kena masuk. Allah. Okey, selesai. La ilaha illallah. Ini panjang. Ini kita bila baca hadar kita baca 2 harakat saja hujung ni. Hujung je. Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. Panjang melirik-lirik tak payah. 2 harakat saja. Yang bawah ni pun sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingkat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Panjang-panjang. Okey. Kemudian, mana kesalahan seterusnya? Okey. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ni dia ada dua lafaz ni. Satu hayya 'alas salah. Satu hayya 'alal falah. Okey. Hayya 'alas salah. Kemudian hayya 'alal falah. Ada lain tu. Ada 2 tu. Okey, jadi kalau cantum, kalau nak baca cantum, biasa kita cantumkan, kena hidupkan ni, ta baris bawah ni. Ta baris bawah tu kena dihidupkan. Okey. Jangan lupa kena hidupkan. Okey. Hayya 'alas salati. Gitu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Cuba je. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Okey. Okey, itu cara lafaz kena hidupkan T tu. Okey, mesti di kan boleh Okey. Alright. Jadi kita lafazkan tu, kemudian seterusnya lafaznya qad qamatis salatu. Kena jaga. Kesilapan banyak berlaku pada ni. Yang saya bulatkan tu. Tadi atas ni lupa. Saya dah bulatkan ni. Ni hayya, ramai baca hayya. Sepatutnya bila ada sabdu kita baca dengan hayya. 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 Jangan baca hayya 'ala salah hayya. Orang baca hayya. Bila hayya berubahlah makna. Sepatutnya hayya. Hayya. Kena ingat tu. Okey. Jadi itu kesalahan pertama. Sabdu kan ada 3 bunyi. Satu satu ya mati. Hayya. 3 bunyi. Yang kedua solati, bukan solatu. Ada orang baca hayya 'ala salatu hayya. Salah, bukan tu dia pada bawah ti. Hayya 'ala salati, hayya 'alal falah. Yang ujung ni ha ni kadang tak mati. Fala. Bunyi ha tak jelas. Matikan ha dengan nafas. Himpit nafas. Hayya 'alal falah. Falah. Okey, dah betul. Okey, bawah. Qad qamatis salatu. Okey, ni qad qamatus, bukan tu. Ramai ada yang baca tu. Dia sepatutnya baris bawah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
Mati dengan ha bulat ni. Lah, mati ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, boleh? Kan? La ilaha illallah. Panjangkan sikit nada dia. Oh. Okey. Okey. Jadi itu lafaz iqamah. Boleh? Sekarang tu ada soalan dah nak tanya. Untuk lafaz iqamah ni. Ya, sila tanya. Tak ada hal. Kita bincang. Soalan kita bincang sikit lah. Bila lafaz iqamah ini dilafazkan, dibaca oleh muazzin, apa yang perlu kita buat sebagai imam makmum ni? Kena jawablah. Jawab lagi. Kena jawab iqamah tu. Macam mana nak jawab iqamah tu? Okey. Jawab iqamah itu kita kena lafazkan mengikut lafaz yang dilaungkan. Yang dilaungkan oleh muazzin. Dan kita kena lafazkan setiap lafaz itu kalau bermula dari awal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Okey, itu lafaz, itu jawab iqamah. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu jawab bagi iqamah tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya? Anna Muhammadar Rasulullah. Jawab dia. Kemudian hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Jawabnya apa? Sama juga. Adzan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Memang dia berpandukan hadis yang samalah. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim ini sebab apa? Idza sami'tumul adzan, idza sami'tumul muazzin, apabila dia mendengar muazzin ni bukan saja untuk adzan, jadi termasuk juga iqamah. Faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Hendaklah apabila kamu dengar adzan, maka hendaklah kamu katakan, kamu jawab, ucapkan seperti mana yang diucapkan oleh muazzin. Okay. Alright. Cumanya untuk qad qamatis solah ni dia beza sikit. Untuk apabila jawab untuk kalimah qad qamatis salatu, qad qamatis solah, dia kena sambung tu. Qad qamatis salatu, qad qamatis solah. Jawapan pendek. Jawapan dia boleh panjang, boleh pendek. Kalau yang panjang tak boleh nak ingat, ambil pendek je. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud sebut apa? Imam Abu Dawud sebut, dia kata daripada Abi Umamah Al-Bahili, kata ni Nabi SAW, dia sebut apa kat situ? Qad qamatis shalah, kata Nabi, qala Nabi SAW, jawapannya aqamahallahu wa adamaha. Itu yang pendek lah. Okay. Kalau baca pendek. Ini rujukannya, saya baca sebelum ni, boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi. Kalau anda lihat halaman berapa? Halaman 90. Nanti rujuklah. Saya tak cerita panjang. Itu bacaan jawab dia bagi. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Jawapannya apa? Aqamahallahu wa adam. Cuba je baca. Aqamahallahu sekali lagi. Aqamahallahu wa adama maha. Dipanjang. Kalau ikutkan dipanjang. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard waj'alni min salihi ahliha. Dipanjang sikit lah. Tapi kalau kita nak baca pendek, baca yang tu je lah. Aqamahallahu wa adamaha. Okay, boleh
Itu pada lafaz qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Kemudian Allahu akbar. Jawabnya apa? Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. Tapi jangan lupa lepas baca iqamah ni, jangan lupa pula baca doa sampai iqamah. Doa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, namun juga dalam kitab Al-Azkar halaman 93 memang disebut. Lepas baca iqamah ni bacalah doa kan. Kata dia, Allahumma rabbaha bihid da'watit tammah wassalatil qa'imah. Hingga habis. Dia sama macam azan juga. Dia sama macam azan. Sebab ni hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Azkar ni disebut sama juga. Annahu kana idza sami'al muadzin, apabila kamu dengar muadzin yuqimus solah yaqul, ketika nak dirikan solat tu dia akan baca selepas iqamah, Allahumma rabbaha dhid da'watit tammah wassalatil qa'imah salli ala Muhammad wa kemudian sampai habis, baca sampai habis. Kemudian solat akan didirikan dan berselawatlah ke atas Nabi Muhammad dan gerahkan dia apa yang dia pinta di hari kiamat. Okey. Itu jawab dalam muadzin. Dia sama macam azan. Sampai habislah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sampai ila akhir doa tu. Okey, boleh Baik benda boleh bincang je, tak ada hal. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan boleh bincang. Ada tanya boleh tanya, tak ada masalah. Itulah iqamah. Jadi itulah yang tajwid saya sentuh secara sebutan tadi. Itu tajwid dalam iqamah. Ada ulama-ulama yang membahaskan dia. Kita berlapang dada mengikut apa yang dibahaskan oleh ulama, kita ambil yang sesuai. Okey, ada soalan nak tanya boleh tanya. Okey, ada. Kalau tak ada, kita masa tu dah time dah time. Masa dah time. Cepat Ustaz masa. Jadi iqamah dia cepat. Jangan lambat iqamah. Lepas tu Bilal imam dah standby nak akan semak. Bila iqamah ni sunatnya, ni sunnahnya bila iqamah dilaungkan, dilafazkan, jemaah yang duduk dalam saf yang pertama dia duduk. Sunnahnya dia duduk sampai habis iqamah baru bangun. Jemaah yang berada pada saf yang kedua dan yang sampai belakang, dia bangun ketika lafaz qad qamatis solah dibangun. Untuk gerak ke dalam saf yang hadapan dan penuhkan saf. Okey. Itu dapat pahala sunat. Apa yang Nabi sarankanlah. Bangun, selesai saja iqamah baru bangun. Boleh InsyaAllah je InsyaAllah Ustaz. Sama macam waktu sembahyang Jumaat pun sama Ustaz Sama. Selesai iqamah baru. Cuma kita ikut orang. Mengikut orang tu maksudnya kita ikut orang. Orang semua bila imam aqimus solah, dia sebut gitu kan. Aqimus solah, semua terus bangun. Semua terus bangun. Kalau dia macam ni sebab mungkin imam tu dia dah terus turun daripada mimbar. Sebab sunat yang keduanya ialah bila imam dah berada di tempat solat terus bangun. Itu sunat. Mungkin imam dah berada di tempat solat, jadi semua bangun awal lah. Dia bangun lebih awal. Sebab sunat ada dua kat situ. Satu, sunat apabila kita tunggu selesai iqamah. Itu sunat. Dapat pahala sunat. Yang kedua, tunggu apabila sampai imam berada di tempat solat. Itu sunat yang kedua. Kalau kita bangun ketika imam dah berada di tempat solat. Jadi ada dua sunat dapat kat situ. Kalau imam dah sampai kat tempat solat tu, mungkin kita tak payah tunggulah iqamah sampai habis. Imam dah berada di tempat solat, kita berdiri terus. Berdapat pahala sunat. Jelas saja? Yang ada satu lagi Ustaz, bila dia dah habis sembahyang, kita tunggu sampai imam baca doa tu. Adakah kita terus bangun atau tunggu dia? Kita dalam mazhab Syafi'i,
Kalau ada mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya kita tunggu pada Allahumma antas salam. Bila Allahumma antas salam, imam akan tulis pergerakan imam tu, itu imam tahulah. Imam akan bergerak ke kanan atau ke belakang terus. Dia duduk cara imam akan pusing ke kanan atau pusing terus ke belakang menghadap makmum. Menandakan imam itu sunnahnya menandakan imam dah selesai solat. Maknanya tak ada tambahan apa-apa lah. Jadi makmum boleh keluar waktu tu. Nak bangun kena baca, nak segera keluar pun tak ada masalah. Sunnahnya gitulah. Kalau yang terbaik, afdalnya baca bersama imam sampai habis lah, sampai doa. Boleh? Boleh, okey. Terima kasih, Okay. Ustaz. Kalau kita memang ada masalah, memang ada problem, ada apa lah, kita tandas ke, memang nak masuk kerja ke, kalau bergerak tak sempat sampai Allahumma antas salam pun tak ada masalah sebab ada urusan lah. Janganlah gitu sangat tak ada masalah. Ikut keadaan makmum, apa masalah dia kan? Ya, betul, Ustaz. Alright Ji, benda boleh bincang Ji. Okay, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Boleh insyaAllah. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Soalan? Soalan kita selesai lah ni untuk fokus bidang tajwid dalam azan dan iqamah selesai. Jadi yang tak ada isu lagi lah. Isu maknanya kalau azan tu panjang-panjang lebih daripada kadar harkat dia, itu semua dah dibahaskan berdasarkan ulama dalam bidang tersebut. Jadi kalau nak ikut 6 harkat, boleh bincang dalam bidang Quran. Itu 6 harkat je lah. Okay. Cuma dalam azan dan iqamah ni banyak fokus dia pada tempat keluar huruf, makhraj dan sifat dia saja. Ini panjang pendek, dia ada perbincangan yang lain. Yang ada perbezaan berbanding ilmu tajwid dalam Al-Quran. Ada beza sikit. Nanti minggu akan datang kita bincangkan tajwid dalam solat pula. Solat boleh tak? Takbiratul ihram panjang. Allahu Akbar. Adakah kena ikut hukum tajwid? 2 harkat. Allahu Akbar. Boleh ke tidak? Itu kita bahaskan bidang tajwid dalam azan, dalam solat pula. Contoh dalam ibadah yang lain lah, solat ke apa yang lain selawat ke dan sebagainya. Kena sentuh sebab pun dah takut orang salah faham. Nanti tengok bila imam ni takbir panjang je. Allahu Akbar. Mana boleh panjang? Takbiratul ihram mesti 2 harkat saja. Tidak. Walaupun takbiratul ihram tu adalah rukun qauli yang pertama, dalam perbahasan azan dalam mazhab Syafi'i, kalimah Allah itu boleh panjang sampai 14 harkat, bukan mesti sampai. Untuk masuk niat. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, niat kita masuk bermula daripada A sampai Ra mati. Bermula dalam tu, lingkungan tempoh tu lah kita nak masuk niat. Jadi perbahasan dalam perkara ni, dalam mazhab Syafi'i, kalimah Allah tu boleh panjang sampai 14 harkat. Untuk membantu orang yang bermazhab Syafi'i ini dimasukkan niat dia ketika takbir. Tapi jangan terputus. Jangan Allah Akbar. Terputusnya tu. Nanti kita bincang pada akan datang lah. Kita bincang pada masa akan datang. InsyaAllah. Kalau orang tajwid, dia kata 2 harkat cukup. Tak boleh lebih. Kalau 2 harkat, masalah orang nak masuk niat tu. Haji Allahu Akbar. Haji sempat tak masuk? Ni saya baca. Allahu Akbar. Sempat tak masuk niat? Sempat. Kalau sempat, alhamdulillah lah Haji. Dia Kalau bagi lintasan. Lintasan tu sebab kadang-kadang orang faham niat dia, aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Panjang tak? Nak masuk Panjang. semua tu. Macam mana nak bagi masuk? Dia ada kaedah ni yang kita akan bincangkan. Cara macam mana kita nak masukkan niat itu pada takbiratul ihram dengan dengan tepat dan tidak membatalkan atau tidak dan sah pada solatnya. Itu perlu dibincangkan bab tajwidnya tu. Boleh ke lebih 2 harkat? Kalau tak mampu niat yang panjang, boleh tak niat yang pendek dengan kadar yang cukup untuk niat tu? Ada qasad, ta'arrad, ta'yin yang cukup, selesai tak niat dalam mazhab Syafi'i. Kita kena sentuh supaya kita bezakan tajwid Quran dengan tajwid dalam solat dulu macam mana. Fatihah kena ke ikut solat, kena ke ikut tajwid Quran. Fatihah tu kan memang ayat Quran. Kenalah ikut betul-betul ilmu tajwid dia. Tak boleh main baca je kan. Dah ada beza pula. Kalau ayat Quran, memang kita nak kena jaga tu macam mana. Kita bincangkan. Itu minggu hadapan insya-Allah. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah.
Okey, sekadar itu dulu perkongsian kita. Mudah-mudahan apa yang baik tu ambillah kita bersama, ambil manfaat untuk ibadah kita. Jadi lepas ni azan kita dah bolehlah laungkan azan, dah boleh buat baca dengan baik. Iqamah pun sama, dapat iqamah dengan betul. Tak payahlah orang viralkan pula. Azan dekat telinga baby baca kuat-kuat kan. Macam azan kat masjid pula. Kalau boleh kita boleh bezakan azan ni kat situasi yang sepatutnya macam mana azan dia. Okay, selesailah untuk hari ini berkaitan dengan ibadah yang apa ni, ilmu tajwid dalam bidang ibadah azan dan iqamah. Wallahu alam. Kada tu dulu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah ya. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Iman. Saya salam pada Ustaz Iman. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz Alman. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah pada pertemuan akan datang.